supaya saudara-saudari tidak perlu bergerak ke sana. Perintah kawalan pergerakan bagi satu tempoh masa yang lebih lama. Apa ni bising-bising? Apa pasal bising-bising? Ada benda yang Pula. Oh, memang ada benda kau tinggal. Yes. apa benda ni? Weh, pasal. Alright. Silakan. Sekarang ni madam dah post kat group yang plan B kita kena buat daily vlog je untuk masa PKP ni. Hah? Weh, serius ah? Yes. Susah siu. Yeah. And sekejap aku send screenshot. Okay. Okay, jangan terkejut. Allahu Akbar. Serius ah? Yes. Right now kita akan start buat untuk plan B. Hah? Weh, serius ah? Yes. Weh. Kena try interview parents or adik-beradik yang ada like tentang PKP ni lah, semasa PKP ni. Aku mungkin akan record daily life aku buat kerja Kat luar dan yang lain macam mana? Aku mungkin akan record daily life aku kalau aku keluar pergi hospital ke, atau daily life aku buat kerja ke apa ke. Alright, Kalau Siti. aku, maybe aku akan interview mak aku lah macam biasa. And tanya dia apa-apa lah. That's it lah. Ajak. Sekarang ni kebanyakan pekerja kena kerja daripada rumah tau, kerja online. Ajak. So kiranya kau rakam parents kau kat rumah je lah. Oh, kakak kau. Oh, yelah kakak kau. Kakak dia dropship. Betul. Kena kerja kat rumah. Nice juga. Boleh. Okay, boleh. Faham. Okay. Tak apa, faham. Alright. So kira ini dah post lah. So nanti kita jumpa on daily life kita punya media Yep. Yes. Alright, good luck guys. Yeah, you too, good luck. All the best. Okay, thanks Syafiq. Okay. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Abdul Razak bin Isa, berumur 20 tahun dan berasal daripada Selayang Gombak, Selangor. Nama saya Ahmad Syafiq bin Muhammad Isa. Umur saya 20 tahun. Dan saya tinggal di Seksyen 7, Shah Alam, Selangor. Saya dah pulang ke Selayang daripada Rembau ni pada 17 Mac 2020 semasa PKP pertama dimulakan. Kekangan saya sewaktu COVID-19 ni adalah ialah seperti yang kita tahu, kita kena duduk sahaja di rumah dan kurangkan untuk keluar di kawasan perumahan kita. Before kita dengar cerita daripada dia, apa kata saya belanja sikit aktiviti harian saya. Saya nak kena bagi lembu makan. Jom tengok aktiviti saya. So inilah dia aktiviti saya hari-hari. Saya nak kena bagi lembu makan lah. Macam kita pun nak kena makan, tapi kita kena cari. Tapi lembu macam mana nak kena cari makanan kan? So pengembala lah yang kena carikan makanan untuk lembu. So inilah aktiviti saya hari-hari. Nampak tak? Alamak penat kot. Tapi tak apalah. So macam mana? Itu baru sikit tau saya belanja. Ada lagi banyak tapi tak apa, saya share nanti. Apa kata kita sambung balik cerita daripada diorang. And yeah, let's go. Hai, salam sejahtera. Saya Firdaus Hakimi. Saya sekarang berada di rumah saya, iaitu di Seremban Negeri Sembilan. Pertama sekali, yang saya nak kongsikan adalah keadaan Seremban, iaitu di mana tidak terdapat banyak kenderaan. Seperti yang anda lihat di dalam video ini, kelihatan hanya ada beberapa kenderaan sahaja oleh kerana ramai patuh dengan arahan PKP. Terusnya adalah kawasan Kementerian Kesihatan Negeri Sembilan dan Pusat Rawatan Awam di Seremban. Kelihatan terdapat banyak kenderaan kerana
kebanyakan pesakit di kawasan tersebut mendapatkan rawatan di pusat rawatan awam yang di satu kawasan sahaja. Di bahagian Kementerian Kesihatan Negeri Sembilan dan Pusat Rawatan Awam Seremban pula terdapat peningkatan kenderaan sedikit oleh kerana kebanyakan pesakit mempunyai temujanji bersama doktor. Yang ketiga pula saya nak tunjuk di Klinik Kesihatan Ampangan di Seremban juga, iaitu kawasan zon hijau di mana untuk pesakit-pesakit yang tiada pesakit berjangkit mendapatkan rawatan. Tempat yang anda lihat adalah Klinik Kesihatan Ampangan di Seremban, di mana ianya adalah kawasan zon hijau untuk pesakit yang tiada penyakit berjangkit mendapatkan rawatan. Seterusnya saya nak tunjuk di laluan-laluan yang saya lalu. Ada satu laluan yang saya sentiasa lalu, iaitu laluan shortcut jalan belakang taman saya. Terdapat roadblock. Jalan tu je ada roadblock. So kat sini saya boleh tunjuklah di mana roadblock tu sebenarnya membantu kerana dia memantau pergerakan kita. Yang kedua, roadblock ni pula dia menghadkan pergerakan rakyat Malaysia dari satu tempat ke satu tempat. Kemudian untuk melepasi roadblock ni sangat senang. Anda cuma perlu bagi tahu anda nak ke mana, kemudian terus mereka akan lepaskan. Tapi kalau alasan tak menasabah, tak akan lepas. Di sini terdapat roadblock yang di mana menjaga laluan rentas antara dua daerah, iaitu Seremban dan Jelebu. Roadblock ini juga bertujuan untuk mengurangkan dan mengelakkan pergerakan awam sejauh 10 km dan antara daerah. Seterusnya saya nak tunjukkan di kawasan Pasaraya taman saya. Kebiasaan saya takkan pergi jauh macam dekat Senawang ataupun Seremban punya pasaraya, pasar besar, sebab seperti yang kita tahu perintah kawalan pergerakan ni menerhadkan perjalanan kita. So saya target saya hanya pergi pasar-pasar di kawasan rumah saya saja. Dan alhamdulillah kawasan taman saya tidaklah terlalu ramai masyarakat di taman saya yang panic buying. panic buying. So alhamdulillah bila pergi ke pasaraya tu masih ada lagi barang-barang yang nak dibeli, cuma keperluan-keperluan esensial macam contoh santan ke ataupun sayur-sayur ke akan cepat habis lah kalau kita pergi lambat. Dan alhamdulillah pasaraya-pasaraya di sini juga mengamalkan sistem beratur jarak 1 meter, iaitu social distancing lah. Cop. Kejap. Okey. Belum habis lagi tau. Sebab nanti ada interview parents daripada Cici dengan Ajak. Sambungan dia orang punya pula. Saya tengah nak buat kerja ni. Jangan kacau. Penat tau. Alamak. Gerak. So sekarang ni saya nak Interview kakak saya Mami Cici tentang macam mana dia bekerja daripada rumah. pasal apa yang dia buat kat luar. Okey, sila perkenalkan diri dan umur. Assalamualaikum. Nama saya Sheila Hassan ataupun orang panggil Sheila Mambo. Umur saya 57 tahun. Kenalkan diri. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Farhan Sabah, berumur 27 tahun, bekerja sebagai private analyst di Lazada Malaysia. Okay, masa PKP ni, apakah kerja yang anda buat? Saya bekerja sebagai private analyst dan Okey, apakah pekerjaan yang anda lakukan di luar? Saya lakon je lah. Apa pergi kerja? Mak mesti suka kuih ni. Sat. Mak rasa mak tak mau makan lah almond London tu. Hampir cari kuih Almentino. Mana ada kuih nama Almentino, Mak? Mak tak kira lah. Mak kata mak nak kuih Almentino lah. Thông biệt lệ xích phân phê. dan bagi saya kerja daripada rumah ni boleh menjimatkan masa, menjimatkan kos dan juga dapat
meluangkan masa bersama dengan keluarga. Jimat masa ni sebab kita tak perlu pergi ke office dan kita boleh stay dekat rumah, buat kerja dari rumah. Jimat kos tu sebab saya pergi ke kerja 4 hari setiap hari menggunakan LRT. Jadi dari situ saya boleh jimat kos untuk perjalanan lah. Dan lagi satu, saya dapat meluangkan masa bersama dengan keluarga saya. Setahu saya, masa COVID-19 ni, duduk kat rumah je lah. Makan, tidur, masak, makan, tidur. Dan selain daripada tu, saya ada buat kerja amal. Saya menyertai NGO Mercy, membantu mengagikan barang makanan, barang PPE. Kerja dekat rumah ni senang tak? Bagi saya, kerja kat rumah ni sebenarnya agak sukar sebab kita kadang-kadang ada miscommunication dengan bos, dengan kerja lain. Jadi dari situ memang agak susah. Lagi pula masa pergerakan masa COVID-19, pergerakan kita sangat terhad. Satu transport mesti hanya boleh naik 2 orang. Jadi kita ada masalah bila kita deliver barang, satu lori ada 600 ke 1000 packing beras, then ada pula satu kotak yang berisi minyak, masak, tepung, gula semua. Termasuk orang lori 3 orang je yang nak naik lori, nak mengagikan barang tu turun ke bawah ke satu tempat, ya. Jadi itulah masalah utama. Kadang-kadang kita kena buat jugalah, mengagihkan barang tu orang lain yang sambut ke bawah. Lori kadang 5 tan lori kan. Especially kalau kita pergi kat tempat rumah flat orang tutur yang paling ramai. Kesian kadang-kadang diorang nak angkat barang semua. Mau tak mau kita dah NGO ni suka relawan, jadi suka-suka rela-rela lah angkat barang tu beramai-ramai. Kita boleh jadi hilang fokus pada kerja sebab bila kita punya mindset dekat rumah dah adalah untuk hidup, bukan untuk kerja. Kita tak ada suasana kerja tu. Bila tak ada suasana kerja, kita tak ada mood untuk kerja yang dalam office. Pesanan terakhir kepada yang menonton? COVID-19 ni tak tahu bila end. Mungkin setahun, mungkin 5 tahun. Jadi stay at home, stay safe. Saya harap yang semua kita dapat mengikut arahan kerajaan, iaitu duduk di rumah sepanjang tempoh PKP, dan lagi satu jangan lupa untuk sentiasa jaga mental untuk kita dapat tingkatkan produktiviti setiap hari. Jaga jarak kita, distance, and sentiasa cuci tangan. Be kind to your parents. Baik, terima kasih. Sama. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Hai guys, so macam mana? Tadi kita dah tengok dah cerita daripada diorang. Ada Kimi, Cici, Ajak dan Cepik. Tinggal saya je lah. So, saya punya cerita lain sikit daripada orang lain. Ada orang duduk dalam rumah dengan parents. Ada yang mostly aktiviti di kawasan rumah dan di dalam rumah lah. Tetapi saya punya cerita lain sikit daripada diorang. Lain sangat-sangat. Saya kena buat aktiviti dekat luar lah, dekat kawasan rumah je. Seperti mana yang kita tahu, PKP ni kita tak boleh nak keluar, tak boleh nak bekerja. And kita patut bersyukur yang masih ada lagi pekerjaan. Ada orang dekat luar sana tu mungkin dah ada yang kena buang kerja disebabkan faktor kewangan, faham lah kan, COVID. So, kita patut bersyukur lah. Untuk teruskan hidup, manusia pun perlukan makanan, minuman, untuk teruskan hidup. And wang, jangan lupa. And one more thing, ada individu yang masih perlu bekerja lah, seperti yang kita tahu, frontliner, doktor, bomber,
polis dan sebagainya lah. Kita patut respect dekat diorang ni. Yelah, sanggup berjauhan dengan family and untuk laksanakan tugasan yang dipertanggungjawabkan. Tetapi sumber-sumber yang kita dapat sekarang ni seperti air, makanan dan sebagainya, semuanya datang daripada alam semula jadi, haiwan dan haiwan pun perlukan makanan, perlukan minuman untuk dijaga. And dia tak pakai duit lah. So hari ni saya akan buat kerja iaitu bagi lembu makan. So first sebelum kita nak kena bagi lembu makan, kita kena cari rumput lah. So kat belakang tu kita nampak atuk saya tengah tebang rumput. So jom kita buat kerja. And selain frontliner, ada juga individu yang perlu bekerja seperti pengembala. Dialah yang perlu menjaga makan minum lembu, kena bagi makan lembu, kena bagi minum lembu setiap hari, every day. So seperti yang kita dapat nampak sekarang, ini adalah kandang lembu dan terlampau banyak sangat pelepah dan biji kelapa. So kita nak kena bersihkan ni biar clean and then letak kat sana maybe untuk bakar. So let's go. And mostly saya melakukan aktiviti harian saya memberi makan lembu dekat kawasan rumah saja, dan sumber-sumber seperti rumput tu semua memang ada dekat kawasan rumah. So tak perlu pergi jauh lah. Saya melakukan kerja-kerja seperti menjaga lembu ini semua untuk membantu atuk saya lah di rumah. Mostly dia buat kerja seorang-seorang dan saya adalah individu iaitu cucu yang paling sulung untuk membantu dia lah dari segi aktiviti yang berat yang dia tak mampu, mungkin saya boleh tolong. Dan so far so good, alhamdulillah kami masih sihat dan menjaga kebersihan dengan baik. Harapan saya lah, saya berharap semua orang sabarlah dengan dugaan. And kita patut bersyukur yang kita masih sihat sejahtera, masih diberikan rezeki. Ada orang tu nikmat dia susah, ada orang tu diberi nikmat dia senang, ada orang tu diberi kedugaan, ada orang tak. Dan kita patut bersyukur dekat siapa? Allah. Dan sentiasa mengamalkan kebersihan, tidak menjadi pemberi dan penerima COVID-19 ini. Basuh tangan, duduklah di rumah dengan selamat, dan kalau nak keluar tu dengan urusan yang penting sahaja. Dan sentiasa guna hand sanitizer ataupun sentiasa mandi selepas anda keluar pergi mana-mana. Sebab COVID-19 ni pun iaitu makhluk Allah juga. Kita tak tahu sampai bila COVID ni diteruskan sebab kita hanya mampu merancang dan Tuhan yang menentukan. Jadi kena sentiasa tabah dalam menghadapi segala ujian yang diberi. Saya nak ucapkan selamat berpuasa, selamat menyambut bulan Ramadan. Malaysia cepat sembuh daripada COVID ini, dan terima kasih untuk frontliner kerana menjadi barisan hadapan untuk kami semua. Semoga kita mendoakan mereka agar sihat sejahtera dan semoga Malaysia cepat sembuh. Jangan lupa beribadah dan selamat maju jaya. Bye. Terima kasih.